Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini Allah terus mengizinkan kita duduk di dalam satu majlis ilmu hakikatnya. Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk kita menambahkan semangat kita pada petang ini, walaupun saya percaya suasana di luar sana agak mendung ada jerbu berjerbu. Tapi biarlah yang berjerbu tu di luar diri kita, tapi di dalam diri kita insya-Allah sentiasa ceria dan cerah insya-Allah. Benar Ustaz, benar. Saya ingin memulakan dengan ungkapan untuk berjaya dalam hidup, kita perlu perjuangkan apa yang kita cintai. Atau kita mesti cintai apa yang kita perjuangkan. Jadi kalau begitu, seperti mana sebagai seorang Islam kita yakin bahawa hanya Islam saja yang dapat membawa kita kepada kejayaan di dunia dan di akhirat, Ustaz Kita katakan Islam adalah pasangan hidup manusia. Tanpa Islam kita tidak akan dapat kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup. Sebab itu kita kena cinta Islam ni, tetapi mana mungkin kita mencintai Islam kalau kita tidak mengenalnya. Tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk dalam proses kita meningkatkan perkenalan kita, supaya kita meningkat kecintaan kita dan meningkat pula perjuangan kita dan akhirnya kita berjaya, maka kita kena berterusan belajar. Dan pada petang ini kita duduk sekali lagi dalam halaqah ilmu hakikatnya, dan mudah-mudahan makin kenal kita kepada Islam dan insya-Allah makin cinta kita kepada Islam dan makin committed, iltizam kita untuk memperjuangkan Islam, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita nak lihat bagaimana kaedah Islam dalam merubah sikap manusia. Pada minggu-minggu yang lepas kita dah lihat bagaimana pentingnya sikap dan apa itu yang dikatakan tanda-tanda sikap positif dan sebagainya. Jadi pada petang ini kita nak lihat bagaimana Islam merubah sikap manusia. Apakah kaedahnya? Yang pertama, saya ingin tegaskan bahawa kejayaan Islam dalam merubah sikap manusia ialah kejayaan yang mutlak dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Dia bukan satu kaedah yang try and error Betul. Kerana inilah misi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini Dia katakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutuskan, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk merubah yang dikatakan akhlak itu sikap manusia. Jadi kejayaan Islam itu telah dibuktikan oleh sejarah, tidak dapat dipertikaikan lagi dan kejayaan itu dalam dua skala satu skala yang mikro iaitu peringkat individu, satu lagi skala yang makro iaitu peringkat kelompok ataupun masyarakat ataupun satu bangsa. Cuba kita lihat contoh macam mana bagaimana Islam merubah sikap manusia secara individu Kalau kita ambil satu tokoh yang memang terkenal tersohor iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar Al-Khattab sebelum dia masuk Islam? Seorang yang ganas, yang bengis dalam sangat memusuhi Islam mudah saja membunuh dan sebagainya. Tetapi apabila dia menerima Islam dia berubah Orang kata berubah macam malam dengan siang dengan malam begitu perubahannya begitu ketara menyebabkan Sayyidina Umar menjadi orang yang begitu lemah lembut sehingga bukan saja dia menjaga nyawa manusia, sehingga dikatakan bahawa kalau seekor anak kambing mati di tepi sungai Dajlah pun dia takut dia dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Sayyidina Umar ketika menjadi Amirul Mukminin, pemerintah, dia memerintahkan pegawai-pegawainya membetulkan jalan-jalan di tepi-tepi lereng bukit, kerana itu highway kambing lalu Kalau jatuh seekor anak kambing kerana jalan itu tidak betul, maka Sayyidina Umar merasa bertanggungjawab. Betapa halusnya jiwa Sayyidina Umar apabila dia menerima Islam Dan kita lihat bagaimana Sayyidina Umar pernah bertanya kepada orang di sekelilingnya satu pertanyaan yang saya rasa boleh dijadikan muhasabah kepada pemimpin-pemimpin sekarang. Sayyidina Umar bertanya orang kelilingnya, kalau aku telah melantik orang yang baik di kelilingku sebagai pembantu aku untuk memerintah, untuk mengurus, untuk mentadbir kerajaan Islam pada waktu itu, apakah sudah terlepas tanggungjawabku? Sayyidina Umar bertanya, kalau dia dilantik benar-benar orang yang dikelilingnya adalah orang yang baik-baik kita yang jadi cabaran pemimpin ni kadang-kadang kita baik tetapi orang dikeliling tak baik Tapi Sayyidina Umar dia kata dia dah lantik orang baik di sekeliling, sudahkah dia melaksanakan tugasnya? Dia bertanya kepada orang lain kata orang tu sebagai jawapan dia kata sudahlah, sebab Sayyidina Umar telah memilih orang yang baik. Tetapi sebaliknya Sayyidina Umar berkata apa? Menjawab, tidak.
selagi aku tidak pastikan orang yang baik itu melaksanakan kebaikannya. Jadi cuba kita lihat ini Sayyidina Umar yang diubah dengan Islam Begitu juga Sayyidina Umar diberitakan bahawa tidak tidur, kurang tidur waktu siang takut urusan rakyatnya tak selesai, tak tidur juga, kurang tidur juga waktu malam kerana takut urusan dengan Allah tak selesai. Bayangkan ini satu perubahan yang kita lihat sekarang ni bayangkan orang yang paling jahat telah berubah menjadi ini. Ini kaedah Islam. Itu secara individu. Kalau kita lihat secara kelompok, saya tidak pergi kepada kaedahnya dulu Saya ingin melihatkan result ataupun hasilnya dulu Kalau kita lihat secara kelompok, orang Arab jahiliah terkenal dengan egonya, sering berperang sesama sendiri, makan bangkai. Kalau kita lihat apa yang pernah menjadi dialog antara Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan Maharaja Najasyi. Apabila Najasyi bertanya, bagaimana kamu orang-orang Arab sebelum kedatangan Muhammad? Jadi Ja'far bin Abi Talib kata, kami sering bergaduh sama sendiri, kami makan bangkai dan sebagainya. Begitu bobrok sekali begitu hancur masyarakat tu. Tapi bagaimana setelah datang Islam keegoan mereka yang tinggi itu, ketakburan mereka tinggi sudah jatuh. Bayangkan kalau dalam sejarah, kalau cemeti ataupun pemukul kuda tu jatuh, orang Arab jahiliah ni tidak akan mengambilnya, tidak akan membongkok. Dia panggil hambanya untuk ambil. Begitu egonya untuk tidak tunduk Zamri. Sehingga ada satu joke yang menggambarkan betapa egonya. Kalau dia naik kuda ataupun naik unta, dia jatuh, orang kata, tuan jatuh ke tidak? Dia kata, yang jatuh jubah saya, cuma saya ada dalam jubah. Begitu egonya Tetapi apabila Islam datang, diubah dengan wahyu, cuba bayangkan orang yang begitu ego dapat meletakkan dahinya di tempat sujud, yang mana itulah tempat pijak sama ada buruh, hamba abdi dan sebagainya. Cuba kita lihat begitu Jadi ini satu perubahan yang drastik. Sebab itu yang dikatakan dalam istilah sejarah, Arab jahiliah, orang Arab jahiliah ini dikenal sebagai belalang padang pasir. Belalang padang pasir, tidak ada nilai yang dia tidak. Tetapi bagaimana Ustaz Zamri berubah menjadi satu bangsa pembina empire hanya dalam masa yang sangat orang kata relatif singkat, 13 tahun ataupun 23 tahun ataupun 30 tahun saja. Bangsa yang belalang pada pasir ini sudah menjadi bangsa pembina empire. Sehingga terjadi khilaf, terjadi perbahasan di kalangan ahli sejarah, apakah perubahan yang dicetuskan oleh Rasulullah SAW ke atas umat jahiliah ini, Arab jahiliah ini, satu evolusi atau satu revolusi? Masih menjadi perbahasan. Ada yang menganggapkan ini satu evolusi. Kenapa evolusi? Kerana tidak kurang pertumpahan darah. Kerana datang dengan kerelaan, dengan lemah lembut, dengan harmoni. Tidak ada side effect. Kalau kita tengok revolusi Perancis ataupun revolusi Bolshevik di Rusia misalnya, berapa ribu orang yang dibunuh dengan gilotin, masuk dalam kem-kem tahanan tentera, dibunuh dengan berbagai-bagai cara Tetapi perubahan di dalam Islam tidak memakan korban. Secara evolusi, secara kasih sayang. Ini bagi mereka yang mengatakan perubahan yang dicetuskan oleh Rasulullah itu sebagai satu evolusi. Ada juga yang mengatakan bahawa Rasulullah telah mencetuskan satu revolusi. Kerana apa revolusi? Kerana masa yang sangat singkat. Drastik singkat. Bayangkan Ustaz dalam masa 23 tahun saja dulunya ekonomi lemah, jadi ekonomi yang kuat dan sebagainya. Sebab itu Profesor Dr. Hamka menyebut di dalam bukunya, apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah satu revolusi jiwa yang sangat hebat di dalam sejarah. Satu revolusi yang sangat jiwa yang hebat dalam sejarah. Cuba kita bayangkan, kita dah berapa tahun merdeka Ustaz? Sudah 54 tahun. 54 tahun. Bangsa Arab 23 tahun. 23 tahun saja. Separuh daripada itu Tapi mereka telah menjangkau terlalu jauh. Seperti mana yang kita katakan dahulu sebelum ini satu jump start satu jangkauan yang panjang yang ini. Jadi begitu juga bila kita lihat perubahan yang dibuat oleh Rasulullah ialah perubahan yang bersifat integrated. Kalau kita tengok satu buku yang terkenal yang dikatakan the most influential person in history oleh Michael Hart meletakkan Rasulullah sebagai tokoh yang pertama. Daripada 100 tokoh, Rasulullah menjadi tokoh yang pertama. Kenapa?
dibahaskan. Mereka tidak ada prejudis. Ini ahli akademik yang melihat dengan fakta dan data saja, ya Ustaz Zamri. Mereka merasakan bahawa Rasulullah SAW perlu diletakkan di peringkat yang pertama, di nombor yang pertama, kerana perubahan yang dicetuskan oleh Rasulullah ia bersifat integrated, dunia dan akhirat. Peradaban, akhlak, perilaku yang jadi baik dan kasih sayang. Begitu juga dalam perubahan ketenteraan, perubahan dalam politik, perubahan dalam ekonomi. Sedangkan Jesus Christ ataupun pada pandangan mereka diletakkan di peringkat yang ketiga. Kerana perubahan itu hanya kerohanian saja. Tapi Rasulullah perubahan yang bersifat holistik. Jadi saya rasa ini yang kita nak tekankan, bahawa perubahan ataupun kaedah Islam merubah sikap itu tidak dapat lagi dipertikaikan kerana telah ditulis dengan tinta emas di persada sejarah. Topik kita pada petang ini berkenaan Islam dan perubahan sikap merupakan sebahagian daripada urutan modul Mukmin Profesional yang kita perkenalkan sejak lebih kurang 15 minggu yang lalu, ya. Dan insya-Allah pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy banyak memperkatakan bagaimana Islam telah memperkenalkan ataupun menganjurkan berkenaan perubahan sikap secara integrated, ya, di antara dunia dan akhirat, Ustaz, jadi bersepadu, Ustaz. Dan kita terima panggilan pertama pada petang ini. Kita raikan siapa di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Ibnu Soleh daripada Shah Alam. Ibnu Soleh. Ibnu Soleh dari Shah Alam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya nak tanya, dalam realiti kehidupan hari ini di Malaysia lah terutama, masyarakat kita kurang bersatulah dalam aspek yang terlalu mendasar lah, ya. Jadi saya nak tanya, adakah ada pengaruh dalam dalam solat itu, sebagaimana Nabi selalu menarik penekanan dalam dalam ketika solat, dengan realiti kehidupan masyarakat kita yang sangat-sangat kurang dalam pembentukan sesuatu dan juga dalam kehidupan masyarakat. Adakah ada hubungan di antara itu, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kedua kita raikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Ustaz Muhammad Yaakob Melaka, Ustaz. Muhammad Yaakob. Silakan Cik Muhammad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ni kita mengelepas yang saya kata tu, yang banyak sikap dah betul, tujuan hidup tu tidak jelas. Ustaz, memang terbaliklah. Sebenarnya bila saya cakap macam tu, apa yang saya nampak, mereka-mereka yang memberikan jawatan agama sekalipun, dia kata pandangan hidup dia dah betul lah, kan? Tapi sikap dia tak berubah kan itu. Jadi apa yang dia pegang tu jumud aja. Kalau pegang masjid, dia jumud. Kalau dia pegang apa-apa jawatan, jumud. Jadi seolah-olah dia kata sikap dia dah betul. Pandangan hidup dia dah betul. Minta Ustaz tolong komen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian, ya? Saya Abang dari Melaka. Abang dari Melaka. Silakan Cik Abang. Nak tanya Ustaz ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni lah Ustaz. Macam mana untuk diri saya sendirilah. Kalau nak ke masjid, dengan keadaan suasana masjid tu macam imamnya, bilalnya tak senang cakap, macam tak ngam lah. Tak ngam dari sudut mana tu, ya? Berhubungan dia tak berapa baik lah. Lepas tu kadang-kadang dia jadi imam, lepas tu yang tu jadi bilal, tapi pada hakikatnya dia tak berapa nak ni pada di luar selepas tu lah. Jadi lepas tu di surau pun lebih kurang juga dengan perwatakan dia orang yang dalam-dalam tu pun. Ada kala yang masjid saya pergi pun, imam dia pun lepas solat bercakap-cakap, bising-bising, orang lain nak solat. So, macam mana diri saya sendiri yang saya nak masukkan dalam keadaan macam tu? Macam mana saya nak meneruskan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercerita tentang ngam tak ngam, ya Ustaz, ya? Susah juga kita nak ngam dengan orang, Ustaz. Mungkin adalah satu pepatah yang dapat kita sesuaikan. Kalau kita nak orang ngam dengan kita kena ngam dengan orang, Ustaz. Betul. Walaupun pun saya serahkan kepada Ustaz lah untuk mengupas 3 soalan awal ini. Silakan Ustaz. Saya ingin respon soalan Ibnu Soleh daripada Shah Alam tadi, ya. Ya, silakan.
tentang realiti kehidupan yang tak bersatu dan dikaitkan terus dengan soft dalam solat. Sebenarnya memang kalau kita lihat ada hubungan yang sangat rapat antara solat dengan sikap. Masih ingat saya ungkapan yang berbunyi kalau kita nak baiki dunia, kita kena baiki manusia. Nak baiki manusia, kena baiki hatinya. Dan untuk baiki hatinya, kena baiki solatnya. Dan cara hidup Islam adalah cara hidup, dan imaduddin tu ataupun tiang kepada cara hidup tu adalah solat. Jadi kalau solat tu betul yang semuanya. Dan solat itu adalah kepala segala ibadah. Yang mana semua ada perlakuan dalam kehidupan kita ini adalah untuk ibadah, dan kepalanya adalah solat. Begitu juga apabila kita lihat dalam solat itu ada part-part ataupun sudut-sudut yang kita kena jaga sungguhnya. Selain daripada khusyuknya itu secara individu lah Ustaz, ilmunya, khusyuknya dan sebagainya. Sekarang ni hanya kadang-kadang orang hanya menegakkan solat itu ataupun mengerjakan solat di sudut teknikal dan mekanikal, rukun dan sebagainya, tetapi rohnya tidak ada, khusyuknya tidak ada. Yang mana saya juga pernah terangkan dalam segmen ini, khusyuk dalam solat itu mesti ada 4 rasa. Sifat yang dikatakan khauf, takut, rajak, harap, lepas tu haibah, rasa haibat dengan Allah, lepas tu rasa hayak, malu dan sebagainya. Yang ini yang kita dah tekankan. Jadi kita hanya tegakkan, minta maaf saya kata, kalau kita buat analoginya sebagai bangkai saja yang kita persembahkan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kalau kita persembahkan solat tu tanpa khusyuk, kita seolah-olah mempersembahkan bangkai saja. Jadi kita kena mempertingkatkan khusyuk dalam solat. Bagaimana? Yang pertama mesti bermula dengan ilmu. Lepas tu ilmu tu kita faham, kemudian faham tu ada kita amalkan, jadi akhirnya ada penghayatan di situ. Jadi begitu juga dalam banyak-banyak aspek solat secara individu, ada yang dikatakan solat berjamaah. Solat berjamaah ni penting kerana itu adalah tunggak kepada ukhuwah satu tempat. Kalau kita nak lihat kekuatan satu taman, satu kampung misalnya kata, lihat solat berjamaah di kampung itu. Jadi kalau kita lihat di situ, jadi dalam solat jemaah satu elemen pula ialah saf. Saf itu mesti lurus, saf itu mesti rapat. Jadi seperti mana yang telah saya katakan minggu dulu, bahawa walaupun meluruskan saf dan merapatkan saf ini satu perkara yang mudah, tetapi dia bukan kerja kaki, tetapi dia kerja hati. Kerja hati. Jadi sebab itu umat ini perlu dididik dari masa ke semasa. Jadi bagaimana ini jawatan kawasan masjid mesti ada satu tarbiyah yang berterusan ke anak-anak karyanya, yang menceritakan tentang bagaimana hubungan solat dengan kehidupan. Sekarang ni orang nampak solat kemudian kehidupan sebelahnya. Dia tak nampak bahawa bagaimana hubungan solat dengan pengurusan waktu, bagaimana hubungan solat dengan kasih sayang, solat dengan yang lain-lainnya. Dia nampak solat itu satu saja. Jadi saya rasa memang benar apa yang dikatakan Ibnu Saleh itu ada kaitannya. Jadi kita kena perbaiki solat kita. Kalau apa saja kita nak mulakan, perbaiki solat. Tetapi minta maaf Ustaz Zamri, ada orang mengatakan bahawa sekarang ni soal fardu ain, soal solat ni dah selesai dia. Yang tinggal soal fardu kifayah, soal ekonomi dan sebagainya. Saya tidak mahu menafikan 100% ataupun 100% tentang pandangan ini. Tapi saya berani mengatakan bahawa soal solat belum selesai. Kerana apa? Mudah saja. Kerana fahsyat dan mungkar masih berluasa. Dan makin marak. Jadi solat itu sesungguhnya mencegah fahsyat dan mungkar. Tetapi apabila fahsyat dan mungkar masih berluasa, artinya solat belum selesai. Jadi sebab itu kita kena selesaikan soal ini. Pada masa yang sama, menyelesaikan soal solat tidak menafikan fokus kita kepada soal fardu kifayah, ekonomi dan sebagainya. Sebab itu saya dah katakan, kalau kita faham betul-betul situasi atau wakil kita sekarang, kita seperti mana Syahid Hasan Al-Banna mengatakan apa? Kerja kita, tugas kita, perjuangan kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Jadi inilah yang perlu banyak kita fikirkan. Yang pertama. Yang kedua, soal Mak Yaakob tadi tentang dari Melaka, dia kata tentang orang agama sendiri yang ada. Kita kena bezakan, Ustaz. Minta maaf, ini mungkin sensitif. Saya tidak melihat orang lain, tetapi ini muhasabah bersama. Kalau tidak kerana sayangkan dan prihatin kita tidak akan sebut perkara ini. Betul. Ada orang agama
tetapi tidak beragama. Ada orang agama tetapi tidak beragama. Ya, apa maksudnya orang agama? Ya, latar belakangnya, pendidikannya pendidikan Islam, ya. Kelulusannya Islam, cakapnya dan sebagainya, kemudian apa yang dia katakan semua Al-Quran dan hadis. Tetapi praktikalnya ataupun tindakannya jauh daripada apa yang dia faham, apa yang dia latar belakang pendidikannya. Jadi ini orang agama yang tidak beragama. Jadi ini jangan kita kenapa wujud perkara ini? Memang Allah dah katakan. Sebab tu ada ayat Al-Quran kata lima takuluna ma la taf'alun. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tak perbuat? Jadi ini memang ada golongan ini. Dan golongan ini memang sukar untuk kita sedarkan. Kerana mereka sebenarnya tak merasa mereka tahu, tapi mereka tak tahu. Jadi hakikatnya sebab itu tahu agama dengan faham agama. Sebab itu kita katakan selalu, ya, kalau seorang tu hendak dikendaki kebaikan baginya, ya, dalam sebuah hadis saya katakan yufaqihu fiddin, dia diberi faham tentang agama, bukan diberi tahu tentang agama. Contoh Ustaz Zamri, kalau kita tengok, ada orang yang dia periksa dulu peperiksaan dalam SPM dapat agama A1. Tapi tak solat. Tak solat. Dia tahu agama, pengetahuan agama ada, tapi kemahuan untuk menegakkan agama tak ada, ya. Jadi ini yang kita. Cuma kadang-kadang di satu sudut yang lain ada orang yang latar belakangnya pendidikan akademik sekular. Kalau kita kata belajar matematik, fizik, geografi gitu. Tetapi dia ada keinginan untuk beragama. Belajar lagi. Sebab tu ada sekarang istilah yang dikatakan protas, professional ustaz. Dia bukan latar belakang agama, tetapi dia seorang accountant. Tetapi akhirnya menjadi seorang hafiz. Ada seorang pilot, akhirnya menjadi seorang hafiz. Kenapa? Kena beragama itu tinggi, kan? Tapi bagi saya tak kiralah sama ada orang agama ataupun latar belakangnya sekular ataupun latar belakang, tetapi kedua-dua golongan ini mesti beragama. Jadi ini yang kita lihat. Sebab itu saya katakan bahawa cara kita melihat itu yang penting. Kerana apabila cara kita melihat betul, baru kita dapat apa yang betul. What you see is what you get. Jadi begitu juga kalau kita lihat Islam ni, apa kita lihat sudut Islam ni di sudut serpihan ataupun di sudut juzuk-juzuk yang tertentu, maka kita akan dapat Islam secara serpihan. Saya dah katakan bahawa kadang-kadang orang mengenal Islam macam orang buta mengenal gajah. Ada yang pegang badan merasakan gajah tu macam dinding. Ada yang minta pegang ekor, dia kata gajah macam tali. Jadi sebenarnya as a whole kita kena melihat Islam itu secara keseluruhan, kebulatan, syumul dan sebagainya. Yang dikatakan udkhulu fi silmi kafah itu, ya, secara keseluruhan. Jadi saya rasa inilah yang perlu diselesaikan, sama ada orang agama, ataupun orang sekular yang nak beragama. Kedua-duanya. Saya tidak mau menimbulkan pertentangan antara dua golongan ini, tetapi hakikatnya boleh berdamai, dan kita boleh selesaikan masalah ummah ini dengan satu muzakarah ataupun satu tasamuh, satu lapang dada berhadapan dengan soal ini, saya kata. Jadi ada orang yang tahu tapi tak mahu. Ada orang yang mahu tapi tak mampu. Gitu begitu, ya. Yang ketiga soal apa ni, abang dari Melaka, alhamdulillah pergi ke masjid, pergi ke surau, tetapi sekarang ni dalam realitinya memang banyak pertikaian, warna-warna dan sebagainya, yang mana mungkin imam dengan Bilal tak join, tak kupu dan sebagainya, imam Bilal dan makmum dan sebagainya. Jadi sukar di situ. Tetapi apa yang selalu saya pesankan pada diri saya dan juga saya boleh pesankan pada pendengar ialah kita tidak boleh mengubah orang, tapi yang kita boleh ubah ialah diri kita. Jadi yang penting ialah kita terus, jangan orang kata pergi sini langsung tak pergi. Jangan begitu, kita kena terus. Orang kata dalam bahasa Inggeris apa yang dia kata, better bend than break. Biar melentur, jangan patah. Memang patah itu kita teruk je, melentur pun tak baik, tetapi kita pergi juga, tapi dalam keadaan kita membuat perhubungan yang baik, kan, sebagainya, buat perhubungan, bertegur sapa, walaupun kita tidak menyelesaikan masalah itu. Tetapi
sekurang-kurangnya kita tidak menambah masalah. Apa yang dikatakan kalau kita tidak boleh menjadi garam yang memasinkan ikan, jangan jadi langau atau lalat yang membusukkannya. Jadi kalau kita tak dapat menyelesaikan, kita siapa? Kita bukan Bilal, kita bukan imam, kita hanya makmum biasa Tapi kalau dengan tidak kita menyertai itu, kita merosakkan lagi keadaan Kalau kita tidak jadi part of solution, kita jangan jadi part of problem. Itu saja Kalau kita tidak jadi sebahagian daripada penyelesaian, kita jangan jadi sebahagian daripada masalah. Itu penting. Tetapi apa yang penting, kita bina jembatan dulu, iaitu baru kita boleh menyeberang. Kalau tidak, kita tidak boleh. Artinya jembatan itulah komunikasi, interaksi yang harmoni dulu. Cuba kita tinjau laman Facebook pada petang ini, Ustaz ada sesuatu ataupun komentar daripada sahabat-sahabat kita. Saudara Muhammad Zamiri Abdul Razak mengucapkan tahniah, segmen yang amat baik, proses membangunkan rijal katanya Dan Hasri Harun memberi komen begini, perubahan sikap ini harus bermula dengan kefahaman ilmu. Perubahan sikap harus bermula dengan kefahaman. Ilmu harus jelas berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kesedaran bahawa setiap tindak laku akan dikira suatu hari nanti di hadapan Allah. Maka itu sikap kita harus dipandu oleh agama. Itu komentar daripada saudara Hasri. Dan saudara Suhaimi Muhammad Syarif pula memberi komen, mukmin profesional sentiasa bersama Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai ikutan dari semua aspek, dari peribadi, akhlak, tutur kata, kebijaksanaan, keprihatinan dan sebagainya. Jadi komentar Ustaz kepada komen balas kepada kedua-dua komen sahabat kita ni. Saya ingin meneruskan kerana apa yang ingin saya teruskan ini kebetulan sama dengan apa respon yang telah diberikan oleh Cik Zamri, Hasri dan juga Cik Suhaimi tu, Akhil Suhaimi Jadi kita boleh bertanya, apakah rahsia kejayaan Islam dalam merubah sikap? Apakah rahsianya? Tadi kita tengok hasilnya, tetapi sekarang apa rahsia? Di mana kunci kejayaan Islam? Kunci kejayaan Islam itu diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, Allah yang mencipta manusia, maka Allah lah lebih arif bagaimana untuk mengubah sikap manusia. Dan formula itu telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah telah berjaya mengubah keadaan atau sikap Arab jahiliyah. Apa rahsianya? Ayat Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terjemahannya lebih kurang, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum, nasibnya ke, sikapnya ke, tabiatnya sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak ubah sikap kita sehingga kita mengubah sesuatu yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita, Ustaz, sebagai manusia? Ada dua. Satu hardware kita, satu software kita. Hardware kita ialah jasad kita yang datang daripada tanah. Dan itu hanya sarung sahaja. Hakikat manusia ialah dalamannya. Yang dikata ma bi anfusihim, di dalam dirinya. Di dalam diri itulah yang sebenarnya software yang apabila dia berubah, dia boleh mengubah luarannya. Jadi perubahan itu, sekali lagi saya katakan dulu, kita bincang tentang sikap. Sikap ialah sesuatu yang datang dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kejayaan Islam ialah mekanisme ataupun kaedah daripada Islam tu, dia terus menjunam ke dalam, merubah daripada dalam, baru merubah keluar. Ini yang berlaku pada Arab Jahiliyah itu. Cuba kita lihat apa yang ada di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia ni ada 3 elemen yang paling penting. Yang pertama akal. Akal. Kedua hati. Yang ketiga nafsu. Cuba kita lihat secara mudah Ini bukan perbincangan psikologi yang mendalam, tetapi cukup untuk orang awam macam kita saja bincang. Hati umpama raja dalam kerajaan diri. Yang mana Rasulullah kata, kalau baik seluruh jasad, bila jahat seluruh jasad. Ala wahya qalbu. Iaitu ketahuilah itulah hati. Hati ada raja dalam kerajaan diri. Kita. Kedua akal. Kalau hati umpama raja, akal umpama bendahara. Bendahara memberi penasihat. Input-input yang baik saja dia bagi pada raja. Jadi akal ini perlukan input yang tertentu yang kita akan sebutkan nanti. Yang ketiga ialah nafsu. Nafsu umpama penjahat yang ada dalam diri kita. Dia merangsang, dia mendorong, tetapi kalau tidak dikawal, dia membawa ke arah sifatnya, ke arah yang jahat. Dia secara
timbal balik fungsinya dengan akal tadi. Kalau akal memberi nasihat yang baik, nafsu cuba mempengaruhi hati. Supaya. Jadi kedua-duanya bertugas atau berfungsi secara timbal balik. Ustaz tengok Pertama saya nak pada soalan Cik Asri tadi akal. Pertama akal. Akal mesti diberi input ilmu supaya dia tahu. Ilmu dimaksud dan di sini untuk perubahan manusia bukan ilmu yang dikatakan acquired knowledge. Ilmu datang daripada akli, tetapi revealed knowledge. Ilmu yang datang daripada wahyu. Ini yang boleh merubah manusia. Manusia macam mana bijak pun Ustaz Zamri tidak dapat menjawab 3 persoalan ini. 3 persoalan ini hanya boleh dijawab dengan wahyu. Iaitu dari mana kita datang, untuk apa kita dijadikan, ke mana kita pergi selepas ini. Ini adalah tujuan hidup. Manusia tidak akan tahu. Saintis dapat mengupas rahsia DNA, asal-usul hidup, kehidupan. Tetapi tujuan hidup manusia tak akan tahu. Kecuali wahyu yang memberitahu. Jadi, datang ilmu wahyu. Memberitahu manusia tentang alam akhirat, tentang syurga dan neraka dan sebagainya. Memberitahu pada akal. Oh, akal dah tahu tentang ilmu wahyu. Tetapi tak cukup. Tahu saja. Dia mesti mahu. Mahu pada mana? Pada hati. Akal tadi diberi input ilmu supaya tahu. Hati pula mesti ditarbiah. Sebab itu taklim mesti diikuti oleh tarbiah. Tarbiah itu menjurus kepada hati. Supaya hati meyakini apa yang dia telah ketahui. Contoh Ustaz Zamri, kita sama-sama percaya Allah Maha melihat. Tetapi apakah kita rasa Allah melihat? Tahu dan rasa berbeza. Sebab itu bila nak rasa itu perlu ditarbiah. Perlu dididik dengan teladan dan sebagainya. Ini yang dikatakan kita sekarang ramai muallim tetapi kita kurang murabi. Ini yang dikatakan pendidikan Ustaz. Ini yang dikatakan supaya di peringkat hati tadi dia mahu. Tahu, akal, mahu, hati. Tapi kadang-kadang kita dah buat satu-satu tapi patah balik Ustaz. Kenapa tak mampu? Tak mampu kenapa? Nafsu. Dia mendorong balik. Jadi nafsu tadi mesti diteka. Kalau hati dididik, nafsu mesti dilatih, disesah. Orang kata dia riadah dia latih. Sebab itu bulan puasa kita latih dia dengan berlapar, dengan bagi dia latih. Ini yang dikatakan latih. Akhirnya barulah mampu. Jadi tahu, mahu dan mampu. Jadi bagaimana sistem pendidikan kita secara integrated bersepadu tadi dapat ketiga-tiga elemen ini, tahu, mahu dan mampu. Dan melahirkan seorang murabi yang dapat mendidik umat, bukan saja memindahkan ilmu tetapi memindahkan tarbiyah, rasa tadi kepada umat. Barulah ada perubahan sikap. Ini yang dibuat oleh Rasulullah kepada umat Arab jahiliyah. Kalau saya ingin respon kepada tadilah kefahaman tadi yang disebut, kesedaran dan sebagainya. Dan melalui SMS Ustaz Halimi bertanya, sejauh manakah latar belakang pendidikan agama ataupun latar belakang pendidikan mempengaruhi worldview kepimpinan negara katanya. Sebab respon kepada soalan saudara Muhammad Yaakob tadi dari Melaka Ustaz komen Ustaz silakan. Saya dalam soal yang saya tidak katakan bahawa dalam segmen ini kita boleh menjawab semua perkara. Betul. Yang kita kata kita semua tahu. Ada perkara yang kita boleh jawab dengan wallahu alam saja Ustaz. Kerana apa? Kita tidak tahu hati orang. Kita tak tahu hati orang. Untuk berlaku adil Ustaz. Supaya kita tidak kita tidak tersalah dalam menghukum. Sebab kita berpegang macam ni. Tersalah kerana tidak menghukum lebih baik daripada kita tersalah hukum. Jadi saya bukan nak melabelkan kepimpinan sama ada di peringkat mana, ke syarikat, ke organisasi, ke sampai ke peringkat negara. Tetapi apa yang saya boleh tekankan di sini Ustaz, kalau seorang tu melanggar perintah Allah, ada 4 golongan saja. Yang melanggar perintah Allah ataupun orang yang menolak hukum Allah dan sebagainya, ada 4 saja. Yang pertama yang menolak kerana jahil Ustaz. Kerana dia tak tahu. Dia betul-betul tak tahu. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu dan tak ada orang bagi tahu dengan dia. Jadi dia menolak tu dengan jahil. Dia tak tahu. Yang kedua, orang yang menolak dia tahu tapi tak mampu melawan hawa nafsu. Hawa nafsunya lebih kuat daripada pengetahuannya. Dia tak mampu, dia lemah Ustaz. Jadi dia buat tu dalam dia tahu, dia menyesal lah. Tetapi buat balik. Itu yang dia kata nafsu lawamah tadi. Jadi ini yang sentiasa menyesal tapi sebab dia buat tu dalam keadaan tahu. Tapi dia tak mampu melawan hawa nafsu. Ini kadang-kadang termasuk kita jugalah Ustaz Zamri. Banyak perkara yang kita tahu haram tapi kadang-kadang kita buat juga. Sebab tak mampu. Begitu. Yang ketiga, kita
Ini golongan ni bahaya sikit. Kerana dia membuat kemungkaran tu kerana dia mendapat kepentingan material ataupun kepentingan dalam bentuk duniawi hasil daripada kemungkaran yang dilakukan. Wah, sukar Ustaz. Ya, contohnya kalau kita ingin kata menutup aurat semua, dia risau sebab dia perusahaan kain yang fashion yang mendedahkan aurat. Jadi dia akan terhimpit dengan keadaan itu. Ataupun dia dapat untung daripada perniagaan arak misalnya kata. Susah sebab apa? Dia mendapat kepentingan ekonomi di sudut itu. Jadi ini agak sukar golongan yang ketiga. Yang pertama tadi kerana tak tahu, jahil. Yang kedua kerana tak mampu lawan nafsu. Yang ketiga kerana kepentingan. Dan yang keempat, ni yang lebih sukar lagi iaitu orang yang punya ism. Ism yang ism itu jelas fi sabil taghut mengikut jalan syaitan yang menyebabkan dia rasa yang benar tu salah, yang salah tu benar, dan dia berjuang untuk menegakkan yang salah, dan yang menegakkan yang batil tu. Yang batil, dan dia mencegah kebaikan, dan dia menegakkan kemungkaran kerana ism. Dia rasa dia baik, yang dia betul itu. Jadi kalau kita lihat nisbah ratio ataupun dalam tengah masyarakat Ustaz kalau kita tengok dari segi kacamata pendakwah, minta maaf Ustaz golongan pertama, yang kedua yang banyak Ustaz. Golongan yang pertama dan kedua. Jadi tugas kita ialah berdakwah. Betul. Dan mentarbiah. Kita memberi kefahaman, memberi kefahaman. Kerana apa Ustaz? Golongan yang ketiga dan golongan keempat ini hanya mendapat kekuatan daripada golongan pertama dan kedua saja. Betul, jadi kalau kita dapat mendidik golongan pertama, kedua dan sebagainya, Islam tu akan dapat tegak secara harmoni Tidak kira arus daripada bawah ataupun daripada atas, tetapi apabila bergerak bersama-sama dari atas pun bergerak, daripada bawah bergerak, bertemu di titik temu, dan ummah ini akan selamat. Saya rasa sebab itu apabila kita melihat daripada sudut ini Ustaz kita hendak usahakan dua. Pindahkan iman kepada pemerintah ataupun pemerintah itu kepada orang beriman. Jadi kita kena usahakan kedua-dua cara Ustaz InsyaAllah. Itu saja pandangan saya untuk saya tidak melabel, minta maaf kalau jawapan saya itu tidak memberi panduan yang jelas kepada permintaan tadi kerana saya juga terbatas baik. Dan apakah kita ada masa? InsyaAllah ada masa lagi lebih kurang 6 minit satu soalan lagi daripada talian telefon kita. Assalamualaikum. Dan apakah kita ada masa? InsyaAllah ada masa lagi lebih kurang 6 minit Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Syahrul daripada Kampung Pandan Dalam. Syahrul, silakan Syahrul. Saya nak tanya 2 soalan dekat Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, kekuatan kita orang Islam adalah macam kekuatan itu terletak pada kalau kita orang Islam terletak pada ekonomi ke, politik ke, ataupun dakwah. Okey, soalan kedua, macam hari ni kita selalu kita kaitkan dengan kisah sahabat. Kalau nak contoh sahabat ni macam kita juga ada anak, ada kerja, tapi kenapa mereka ni hebat? Adakah kita di akhir zaman kita boleh mencontoh exactly macam diorang? Okey, terima kasih Cik Syarul Dan kita terima juga soalan daripada rakan pendengar kita yang mengikuti melalui laman Facebook pada petang ini, iaitu Dr. Suhazli Abdullah bertanya, apakah modal terbaik untuk mengubah sikap manusia? Silakan Ustaz, 3 soalan kiranya, insya-Allah mungkin dapat dirangkul dalam satu je. Silakan. Saya ingin mengatakan bahawa saya ingin menegaskan kata Imam Malik dulu Imam Malik mengatakan bahawa pembaikan umat yang kedua tidak akan berjaya melainkan dengan cara pembaikan umat yang pertama. Jadi kaedah itu mesti kita aplikasikan ke sekarang Jadi kalau dulu Rasulullah mengubahnya dengan 3 dalaman, perkara dalaman itulah yang juga kita nak bawa ke untuk mengubah jahiliah yang kedua ini. Zaman ini Jadi kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah diutuskan, orang Arab jahiliah sedang mengalami kegawatan tiga area Ustaz Satu sosial. Satu di situlah mereka bunuh anak, penzinahan kalau kita tengok judi, arak dan sosial masalah sosial gawat. Yang kedua, masalah ekonomi. Ekonomi orang Arab jahiliah waktu itu ataupun di Madinah dikuasai dimonopoli oleh orang Yahudi. Macam kita sekarang juga. Mereka ada masalah dalam ekonomi. Dan ketiga, masalah kegawatan politik. Aus dan Khazraj. Begitu juga perang saudara yang selalu berlaku di kalangan orang Arab jahiliah. Quraisy dengan suku-suku yang lain. Jadi benar-benar seperti mana yang kita hadapi sekarang. Cuma mungkin
prinsipnya sama tetapi warnanya saja berbeza ya. Masalah sosial, masalah ekonomi dan masalah politik. Tetapi bagaimana Rasulullah melihat keadaan ini? Bila orang wakil kafir Quraisy bertemu dengan bapa saudaranya Abu Talib, mereka nak satu saja, kekuatan Rasulullah. Dia nampak. Kalau kekuatan ini berjaya ditangkis, Rasulullah tidak akan berjaya. Iaitu berhentikan dakwah. Berhentikan dakwah saja. Satu je, berhentikan dakwah. Jangan. Tapi apa jawapan Rasulullah? Rasulullah pun tahu. Rasulullah kata kalau matahari letak tangan kanan, bulan di tangan kiri, dia tak akan berhenti berdakwah. Kerana tahu, dengan berdakwah kita mengubah hati. Dengan berdakwah kita mengubah akal. Dengan berdakwah dan mentarbiah kita dapat mengubah nafsu. Dan akan berubahlah sosial, ekonomi dan juga tadi politik. Dia pergi kepada Rasulullah pergi kepada roots ataupun akar kepada masalah itu. Jadi ini yang dibuktikan oleh Rasulullah. Jadi kita mengambil itibar ataupun ibrah daripada ini Ustaz kemudian kenapa kita kata-kata kisah para sahabat? Sebab isyarat daripada Rasulullah sendiri. Ashabikan nujum. Sahabat tu umpama bintang di langit. Dan dalam ayat Quran banyak. Mereka tu model. The unique generation of Al-Quran. Walaupun mereka mempunyai isteri. Walaupun mereka punya anak, suami. Dan mereka juga sibuk. Dikurniakan masa 24 jam macam kita juga. Tetapi kenapa? Iman mereka berbeza daripada iman kita. Bila iman mereka kuat, kemahuan mereka kuat dan sebagainya, pengorbanan mereka tinggi. Jadi kalau kita lihat mereka dengan kita, saya teringat ada ungkapan, saya tak tahu mana sumbernya kalau ada seorang sahabat yang duduk di zaman ini, dia tengok kita ataupun kita ni duduk di zaman sahabat tengok dia kalau kita tengok dia, kita tengok mereka, kita kata ini orang gila. Bayangkan Ustaz, dalam hayat tu sahabat pernah Sayyidina Abu Bakar mengambil batu-batu kerikil dimasukkan ke dalam mulutnya. Bila orang bertanya kenapa, saya nak menghalang mulut saya daripada mengumpat. Kalau kita melihat orang macam ni, kita kata apa? Gila. Gila lah. Tetapi kalau mereka duduk di zaman kita, melihat perlakuan kita, semayang. Tetapi cara kita mengatur ekonomi, semayang. Cara kita menutup aurat dan sebagainya. Cara kita bergaul dan sebagainya. Ini orang kafir. Orang kafir kata kan. Bukan sangat gila. Jadi ini perbandingannya. Tetapi saya katakan ada juga dikata umat ini kebaikannya tidak dapat dikata terdahulukan. Dia macam air hujan yang turun. Kita tak tahu yang awal ke atau yang kemudian. Sebab itu saya meminjam kata-kata daripada imam yang 4. Saya rasa Imam Syafi'i, dia kata kalaulah para sahabat, dia kata dia sanggup bertanding. Awak lelaki dan saya pun lelaki dia. Rijal wa ana rijal Untuk apa? Untuk Islam. Jadi mereka nak menandingi para sahabat. Jadi kita sekarang ni cubalah mengikut langkah-langkah mereka. Walaupun kita tidak dapat keseluruhan, cukuplah orang kata serpihan pun itu pun sudah berjaya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang mengipukan satu kaum, bukan yang negatif saja tetapi yang positif, kita mudah-mudahan tergolong dalam kaum itu insya-Allah. Insya-Allah dapat saya simpulkan apa yang Ustaz bicarakan dari minit awal sampailah minit akhir pada petang ini. Kita mencari hakikat sebenarnya. Kita mencari roh dan kita mencari rahsia di sebalik tindak tanduk kita. Dan sebentar tadi Ustaz saya teringat berkenaan dengan solat berjamaah tadi. Kita mungkin membetulkan saf, tapi kita agak segan untuk merapat ke tubuh badan sebenarnya. Dan sedangkan dalam merapat tubuh badan itu, kalau saya rujuk kepada salah satu buku Rahsia Solat Berjamaah tulisan Ustaz Subki bagaimana sebenarnya solat berjamaah itu telah menyebabkan kita tercegah daripada khayal ataupun lalai. Bila rapat tu kerana bersentuh. Dan orang yang tidak bersentuh dengan orang lain itu sebenarnya orang yang telah terdedah kepada khayal. Dan juga orang yang telah menyebabkan dirinya hanyut mungkin pada masa itu juga sentiasa berimajinasi tentang sesuatu. Tetapi bila sentiasa bersentuh, kita sebenarnya bukan sahaja sedar, kita juga mengembara di alam roh tadi Ustaz bersama-sama. Inilah yang kita cari pada hari ini, iaitu sikap kebersama-samaan itu untuk berubah sikap melalui Islam insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas cetusan idea yang begitu bernas dan menarik pada petang ini. 45 minit kita bersama, rasanya begitu sekejap saja ya Ustaz. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menentukan yang terbaik buat kita dari semasa ke semasa. Dan Ustaz, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.